Assalamualaikum semua. Pelajaran ini ialah sambungan daripada pelajaran semalam. Semalam kita telah pun mempelajari cara untuk memberikan respon dengan cara yang berhemah. Rujuk dalam buku teks muka surat 51, kita telah pun belajar untuk memberi respon kepada pertanyaan guru. Guru bertanya, murid-murid, adakah kamu berpeluh selepas kita bersenam tadi? Responnya seperti ini. Ya, cikgu. Badan saya berpeluh selepas kita bersenam tadi. Dialog seterusnya, apa yang kamu rasa? Rakan kamu telah memberikan respon. Saya rasa lebih cergas, cikgu. Bagaimana pula untuk memberi respon terhadap soalan seperti ini? Apakah kebaikan bersenam? Nah, cuba lihat di bahagian bawah telah diberikan beberapa idea tentang kebaikan bersenam. Kamu boleh gunakan idea-idea yang diberi. Seperti contoh, antara kebaikan bersenam ialah badan menjadi cergas, otak menjadi cerdas dan fikiran bertambah tenang. Itu adalah saranan untuk menjawab ataupun memberi respon terhadap soalan dengan cara yang berhemah. Seterusnya, kita juga telah belajar cara menyatakan idea tersirat. Boleh buka buku teks muka surat 52, telah diberikan gambar dan juga ayat di bawah setiap gambar. Apa yang kamu lihat itu merupakan idea tersurat, iaitu maklumat yang boleh didapati secara langsung daripada gambar ataupun ayat. Apakah pula idea tersirat? Idea tersirat merupakan maklumat yang mempunyai hubung kait dengan idea tersurat. Contohnya, mungkin kita boleh huraikan tentang kebaikan bagi aktiviti ini ataupun faedah ataupun akibat. Di dalam buku teks tersebut, jika kamu perhatikan, di bawahnya telah disediakan satu jadual yang ringkas. Telah pun disenaraikan aktiviti dan kebaikan yang sesuai bagi setiap aktiviti tersebut. Kebaikan inilah yang dinyatakan sebagai idea tersirat. Seterusnya, cuba kamu tuliskan aktiviti yang keempat dan sarankan. Nyatakan idea kamu, apakah kebaikan aktiviti tersebut. Kamu telah pun menyiapkan jadual ini di dalam buku tulis kamu dan cikgu telah pun bimbing kamu cara-cara untuk membina jadual dengan kemas di dalam buku tulis kamu. Lihat bagaimana cikgu bina jadual ini dan menulis maklumat supaya jadual ini kelihatan kemas. Baik, seterusnya. Buka buku aktiviti muka surat 58. Baca petikan dan teliti gambar tentang aktiviti yang dijalankan oleh Mimi dan Momo. Setelah itu, buka buku aktiviti muka surat 59. Isi tempat kosong dengan idea tersirat. Contohnya, aktiviti yang pertama ialah mereka berjoging di taman. Siapakah mereka? Mereka ialah Mimi dan Momo. Apakah idea tersirat yang sesuai dengan perbuatan ini? Jika kita lihat di dalam buku aktiviti muka surat 58, ada ditulis di situ, udara di taman itu nyaman. Jadi, kita boleh nyatakan di sini, idea tersiratnya ialah tempat mereka jogging selamat daripada laluan kenderaan. Kalau kita lihat dalam gambar tu, tiada kenderaan ya di taman. Ya, tiada kenderaan seperti kereta ataupun lori. Jadi itu adalah yang tersirat. Okey, seterusnya selepas berjoging mereka minum air. Okey, kamu boleh fikir ya, bila kamu melakukan aktiviti, kamu akan berpeluh. Apa yang kamu rasa sehingga kamu ingin mencari air? Kamu boleh letakkan di sini. Kamu boleh lengkapkan ayat ini dengan idea tersirat yang kamu fikirkan sesuai. Begitulah juga dengan yang ketiga. Mereka tidak mudah letih. Okey, mengapa mereka tidak mudah letih? Dalam kelas yang semalam, cikgu telah pun perkenalkan kepada kamu perkataan cergas. Apa itu cergas? Cergas ialah badan kita
boleh sentiasa melakukan aktiviti, kamu tidak merasa lesu, kamu tidak rasa seperti uh, hendak asyik cepat mengantuk dan sebagainya. Jadi mungkin idea yang kamu pelajari semalam boleh digunakan untuk melengkapkan ayat ini. Baik, seterusnya hari ini kita juga akan belajar menjawab soalan. Okey, kita hendak menjawab soalan. Okey, baik. Buka buku teks muka surat 53. Gambar yang pertama, gambar rakan kamu tidur, kemudian bangun dan pernyataan di bawahnya ialah tidur 8 jam sehari. Soalannya, mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Bila ada soalan mengapa, jawapannya bukan jawapan yang ringkas. Ini kerana kamu perlu menerangkan ataupun menghuraikan mengapa ataupun alasan ataupun sebab untuk saranan tidur 8 jam sehari. Jawapan yang dikongsikan di sini ialah kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Mari kita lihat. Okey, gambar yang kedua ya. Gambar rakan kamu sedang melakukan senaman. Pernyataan di bawahnya ialah bersenam 3 kali seminggu. Soalannya berbunyi, bilakah kita boleh bersenam? Bila? Dalam gambar ini tidak nyatakan pun bila. Tetapi kamu perlu menjawab soalan ini. Ya, kamu boleh dapatkan idea daripada 7 hari dalam seminggu yang telah pun kamu pelajari. Okey, oleh kerana pernyataannya ialah bersenam 3 kali seminggu, kamu boleh lengkapkan ayat jawapan kamu dengan memilih hari yang kamu rasakan sesuai, atau yang kamu suka. Kita boleh bersenam pada hari, pilihlah kat sini. Mana dia 3 hari yang kamu suka. Kenapa 3 hari? Sebab pernyataannya ialah bersenam 3 kali seminggu. Yang ketiga, mandi 3 kali sehari. Okey, pada waktu pagi, tengah hari dan malam. Okey, apa yang kamu perlu buat ialah nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali sehari. Kenapa kena mandi 3 kali sehari? Apa kebaikannya? Mari kita fikir, apakah kebaikan mandi 3 kali sehari? Antara cadangan cikgu ialah tujuannya untuk membersihkan badan. Kita tinggal di negara Malaysia yang boleh dikatakan panas sepanjang tahun. Bila panas, kita mudah berpeluh. Okey, jadi kita perlu bersihkan badan kita daripada peluh ya, kerana peluh ini sebenarnya mengandungi bakteria. Okey, seterusnya bila badan kita berpeluh, badan kita berbau. Jadi kita perlu mandi untuk menghilangkan bau badan. Badan yang berbau ni akan mengakibatkan bukan kita saja tidak selesa, tetapi orang di sekeliling kita juga tidak selesa. Ialah bau badan biasanya bukannya wangi kan? Kecuali kalau lepas mandi. Okey, yang kedua, menyegarkan badan. Bila kita dah berpeluh, badan kita rasa tidak selesa. Bila tidak selesa, kita rasa lesu, rasa mengantuk. Mengantuk sebelum waktu tidur. Jadi, kita boleh mandi untuk segarkan badan. Seterusnya, menghindari penyakit. Baik, semua orang tahu kan, sekarang negara kita, malah dunia sedang dilanda wabak COVID-19. Okey, antara cara untuk menghindari daripada dijangkiti COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lain ialah dengan mandi. Mandi menggunakan sabun. Okey, selain daripada COVID-19, kalau kita jarang mandi juga, kita akan boleh dijangkiti penyakit kulit seperti ruam, kudis dan sebagainya. Okey, ini antara idea cikgu tentang keperluan untuk mandi 3 hari sekali. Jadi, kamu boleh bina ayat kamu seperti ini. Kita perlu mandi 3 kali sehari untuk cukuplah kalau kamu dapat menyatakan 3 ataupun 2 kebaikan. Kalau kamu ada idea lain, apa salahnya kalau kamu kongsikan? Kamu boleh gunakan idea kamu sendiri. Okey, seterusnya
Cuba kita buat aktiviti dalam buku aktiviti muka surat 60. Baca petikan yang diberi, kemudian jawab soalan berdasarkan petikan. Tapi ingat ya, cuba kamu baca soalan 3 dengan teliti. Untuk soalan 3, jawapannya tidak ada dalam petikan. Untuk soalan 3, kamu perlu mendapatkan idea kamu sendiri. Kemudian, kamu bina ayat dan tuliskan jawapannya di sini. Selamat mencuba!